Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami akan membentangkan tugasan 2 iaitu penghasilan produk dalam subjek IDP 3093 Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Pertama sekali, ada eloknya saya memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Saya sendiri Ahmad Lutfan Taqi bin Manasran dan sahabat saya yang pertama iaitu Muhammad Ikhwan bin Yusuf dan Muhammad Amiruddin bin Muhammad Najmuddin. Ini merupakan isi yang akan kami sentuh dalam pembentangan pada kali ini, iaitu yang pertama falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK, yang kedua iaitu falsafah pendidikan guru atau lebih singkatnya FPG. Baiklah, untuk falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan untuk mengembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, iaitu jeris, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan dan berakhlak mulia, bertanggungjawab serta berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta dapat menyumbangkan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan juga negara. Baiklah, antara perkaitan dalam pembangunan pendidikan dengan falsafah pendidikan kebangsaan ialah sebagai medium bagi mengukuh dan memupuk perpaduan antara murid, didasari oleh falsafah pendidikan kebangsaan agar dapat melahirkan model insan yang seimbang dari segi aspek jasmani, rohani dan intelek. Seterusnya ialah pemerkasaan penggunaan ICT di mana bagi meningkatkan kualiti pembelajaran untuk meningkatkan ketelusan kebertanggungjawab yang berkaitan dengan elemen falsafah pendidikan kebangsaan dan juga untuk melahirkan murid yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berilmu yang dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan juga negara. Baiklah, antara sistem pendidikan negara yang terdapat di Malaysia ini ialah pendidikan prasekolah di mana murid berumur 4 hingga 6 tahun, pendidikan rendah bermula umur 7 hingga 12 tahun, pendidikan menengah berumur 13 hingga 17 tahun, pendidikan lepas menengah iaitu antaranya seperti STAM, tingkatan 6 dan juga matrikulasi. Dan akhir sekali ialah pendidikan tinggi di mana diploma, ijazah, master dan juga PhD. Okey, mari sama-sama kita menyelusuri secara mendalam apakah itu falsafah pendidikan guru. Falsafah pendidikan guru ini kita dapat interpretasikan sebagai guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada apakah perkaitan perkembangan pendidikan di Malaysia dengan falsafah pendidikan guru ini. Saya akan tampilkan 2 perkaitannya iaitu penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua iaitu pendidikan sebagai proses holistik. Kita pergi dahulu kepada penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan abad ke-21, guru di Malaysia juga perlu bersedia untuk memanfaatkan teknologi dalam pengajaran mereka. Ini selaras dengan perkembangan global dan keperluan pembelajaran digital yang semakin penting. Hal ini dikatakan demikian kerana murid-murid di sekolah itu merupakan generasi Alpha dan generasi Z yang mana dia itu dekat dengan teknologi. Generasi yang dekat dengan teknologi, yang mahir dengan teknologi. Cara yang mudah untuk kita menarik minat kita sebagai seorang guru ini menarik minat murid-murid itu untuk belajar dengan cara apa yang mereka selalu bermain, selalu menggunakan perkara tersebut iaitu teknologi.
seperti telefon dan sebagainya. Dengan menggunakan teknologi ini, kita dapat menarik minat murid-murid ini untuk belajar dan memudahkan urusan bukan sahaja murid tersebut, malah guru juga memudahkan urusan. Tidak perlu fotostat kertas dan sebagainya, hanya menggunakan teknologi untuk memberikan tugasan. Yang kedua iaitu perkaitannya pendidikan sebagai proses holistik. Dalam falsafah pendidikan guru di Malaysia adalah berdasarkan kepada falsafah yang menyeluruh. Guru ini dilihat bukan hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi sebagai pembentuk sikap dan pembimbing yang membentuk watak dan peribadi pelajar. Kita sedia maklum bahawa terdapat dua jenis co-curriculum, iaitu co-curriculum yang formal, iaitu yang bertulis, dan co-curriculum yang tidak formal. Okey. Co-curriculum yang tidak formal ni kita tahu bahawa co-curriculum yang seperti dalam silibus. Co-curriculum tidak formal ini yang tidak ada dalam silibus, malah kita memberi ilmu tersebut. Sebagai contoh ilmu-ilmu yang membentuk sikap pelajar itu dari segi disiplin, integriti, dari segi adab. Hal ini dapat membentuk watak seorang murid itu ke arah yang lebih baik. Justru perkara ini amatlah menjadi perkaitan dari segi pendidikan ni. Sebagai seorang guru perlu bukan sahaja menyampaikan ilmu, malah membentuk watak seorang pelajar itu sebagai seorang pribadi pelajar itu. Okey, baiklah saudari. Saya ada satu soalan, iaitu yang pertama, apakah pendapat saudari berkaitan dengan sistem perkembangan pendidikan di negara kita dari tahun ke tahun? Baiklah, terima kasih saudara. Pada pendapat saya, sistem pendidikan di negara kita semakin berkembang dan ditambah baik daripada tahun ke tahun. Sebagai contoh, kita dapat lihat bahawa sistem pendidikan di negara kita semakin menekankan terhadap penggunaan teknologi, pemikiran kritis dan juga pembelajaran yang lebih interaktif. Contoh yang paling mudah dan terdekat yang dapat kita lihat ialah pembelajaran abad ke-21, di mana sistem pembelajaran ini telah melahirkan banyak graduan dan aset negara yang lebih berkualiti. Baiklah. Soalan yang terakhir untuk saudari, iaitu bagaimanakah cara untuk meningkatkan kualiti sistem pendidikan ini? Baiklah, terima kasih. Pada pendapat saya, cara untuk meningkatkan sistem pendidikan di negara kita ialah selain daripada penekanan terhadap akademik, kita juga boleh menekankan atau mengetengahkan lagi sistem pendidikan berasaskan kemahiran. Hal ini bagi tujuan memperkenalkan dan mendedahkan kepada pelajar terhadap kemahiran yang relevan dan standard pekerjaan yang akan digunakan dalam sistem pekerjaan suatu hari nanti. Okey, baiklah, itu sahaja. Terima kasih saudari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada hari ini bersama dengan Abu Zaben Azhari, seorang pelajar siswa PPJM Kampus Datuk Razali Ismail. Baiklah Abu, saya ada soalan berkaitan dengan sistem pendidikan di negara kita. Jadi, apakah pendapat Abu Zah berkaitan dengan sistem pendidikan di negara kita pada tahun ke tahun? Jadi pendapat saya lah, kalau melihat pada sistem pendidikan dari tahun ke tahun, dia semakin lama semakin meningkat. Sebab apa? Kalau kita tengok sistem pendidikan pada zaman dahulu, sistem pendidikan ni dia banyak berpusatkan kepada guru, di mana guru asyik suap kepada murid, asyik bagi je. Dan dari tahun ke tahun sistem pendidikan semakin meningkat, di mana kalau kita lihat pada zaman sekarang ni, dia sistem pendidikan ni dia lebih berpusatkan kepada murid lah. Tentulah kalau kita lihat dari segi peningkatan, memang banyaklah perubahan, memang banyaklah penambahbaikan yang telah dilakukan oleh pihak TPM. Okey, baiklah. Untuk soalan kedua pula bagi Abu, iaitu apakah cara untuk meningkatkan sistem ataupun kualiti sistem pendidikan di negara kita? Okey, jadi untuk cara untuk meningkatkan sistem pendidikan, kualiti pendidikan adalah, kalau kita tengok, kita hendaklah mengikut arus perkembangan lah. Sebab apa?
kalau kita lihat pada murid-murid sekarang ni, dia orang kata harus mengikut perubahan semasa. Kalau kita tengok murid sekarang ni lebih terdedah pada teknologi, lebih terdedah pada aplikasi-aplikasi. Jadi untuk sistem pendidikan ni lebih pentingnya supaya guru-guru ni dia belajar juga cara untuk menggunakan teknologi. Sebab apa? Supaya kaedah pengajaran tu dia sesuai dengan apa yang murid nak. Itulah. Okay, baiklah, sekian itu saja. Sekian, terima kasih untuk Abu dan sekian, terima kasih. Oh, nampaknya kita telah sampai ke penghujungnya. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Andai diri ini menyinggung hati, maaf dipinta, kami undurkan diri. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.